menyebut tentang orang yang beriman yang menunjukkan iman dia daripada keluarga Fir'aun. Dia Allah Subhanahu wa taala hantar dia saudara Allah hantar dia untuk membela Nabi Musa AS ketika itu dah dibunuh oleh Fir'aun. Jadi Allah banyak tentera Allah Subhanahu wa taala gunakan tenteranya. Salah satu tenteranya adalah daripada kaum Fir'aun sendiri. Jadi kita sampai kepada nasihat dia tentang nasihat dia kepada kaum dia itu, kepada pemimpin Fir'aun. Kita boleh dapat gambaran yang dia sedang berbicara di dalam istana Fir'aun. Dan nasihat ini bukan dia nasihat orang ramai, dia nasihat orang pembesar Fir'aun yang berada di dalam istana itu. Apakah nasihat dia? Qala alladhi amana, dan berkata orang yang beriman itu, ya qaumi, wahai kaumku, inni akhafu alaikum, sungguhnya aku bimbang, aku takut ke atas kalian itu, aku bimbang akan kamu semua akan ditimpa kebinasaan. Dia tak tulis apa lah dalam bahasa Arab, dia kata aku bimbang di atas kalian ini. Dia dalam kurungan bimbang ditimpa, diazab. Mithla yaumil ahzab, sebagaimana yang telah menimpa kaum al-ahzab. Itu kaum yang ahzab ini yang macam kumpulan-kumpulan, kaum-kaum yang bergabung ahzab, sekutu, tentera al-ahzab, sekutu. Mereka bersekutu atau mereka bergabung untuk apa? Untuk menentang rasul-rasul mereka. Jadi seperti kaum mana? Dijelaskan mithla da'mi qaumi Nuh, seperti keadaan kaum Nabi Nuh, Ad, kaum Nabi Ad, kaum Ad bukan Nabi Ad, kaum Ad itu kaum Nabi Hud, wa Thamud, dan kaum Thamud itu kaum Nabi Saleh, walladzina min ba'dihim, dan orang yang datang setelah mereka itu kaum Nabi Lut, Nabi Shu'aib, dan jelas sekali Fir'aun yang kena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini orang beriman ni yang menyembunyikan iman mereka, dia nak nasihatkan mereka, tapi dia tak boleh tunjulkanlah dia dah beriman. Dia adalah orang beriman, jadi dia berhujah dengan mereka atas fakta apa? Kalau kita lihat di sini fakta sejarah. Ini tak boleh diingkari, fakta sejarah yang menimpa kepada kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agaknya orang Mesir dia tahu tak? Orang Kipti lah, bangsa Kipti ni, dia tahu tak tentang sejarah ini? Dia tahu tentang sejarah ini, walaupun dia tak melihat. Budak kita kalau kita cakap sejarah perang dunia, dia tahu tak? Dia ada tak waktu perang dunia? Berita tentang itu semua orang tahu. Kaum Nabi Nuh ni, peristiwa Nabi Nuh itu bukan disebut dalam Al-Quran saja kan? Kitab-kitab Buddha, kitab-kitab Hindu semua ada tu. Kisah Nabi Nuh itu banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, ada kisah mereka kan? Jadi ini perkara yang semua orang tahu, bukan orang Islam saja yang tahu kisah-kisah ni. Jadi takkanlah dia nak beritahu kepada mereka kaum-kaum ni, siapa ni kaum Nuh? Kalau mereka tak tahu siapa ni kaum Ad, takkan bercakap dengan orang level dia tak tahu kan? Dia tak tahu satu benda pun dia cakap dengan mereka macam itu. Bukan. Kata ulama, mereka tahu tentang sejarah ini. Kerana walaupun mereka di Afrika dan Mesir ni di Afrika, benua Afrika, bukan di tanah Arab, tapi dia cakap tentang nabi-nabi ni semua orang-orang Arab, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh di Iraq. Jadi semua tentang orang-orang Arab. Jadi Mesir, mereka di Mesir ketika itu, mereka tahu tentang sejarah. Jadi ini dia berhujah dengan sejarah. Jadi tak boleh diingkari. Dan sekarang ni orang
membela Palestin ni, mereka berhujah dengan sejarah dia. Sejarah tu, tanah Palestin tu siapa punya? Sejarah dia. Itu dia. Tak perlu nak cakap kita orang Islam itu orang Islam punya, tak perlu. Berhujah dengan sejarah dah cukup. Sejarah itu adalah tanah milik orang Palestin. Jangan sejarah, kau tak faham sejarah ke, tak baca sejarah ke, ini hujah yang kuatnya. Jadi ini yang ditakut. Kalau mereka teruskan sikap mereka nak membunuh Nabi Musa, akan menimpa mereka sejarah yang menimpa kepada kaum-kaum yang sebelum mereka yang menentang. Bahkan ada, kalau kaum Nabi Saleh, mereka nak bunuh Nabi Saleh, mereka ada usaha untuk bunuh Nabi Saleh. Itu juga kaum Nabi Nuh, kaum Ad pun begitu juga. Jadi menimpa mereka azab daripada Allah SWT. Dan Allah SWT, sebelum Allah SWT nak azab mereka, Allah utus Rasul. Ini dah kita lihat rahmat Allah SWT. Allah utus Rasul untuk mengajak kaum itu kembali ke pangkal jalan. Kaum Nabi Nuh ni, terjadinya syirik yang pertama tu di dunia ni, syirik yang pertama terjadi pada zaman kaum Nabi Nuh. Mereka orang pertama sekali yang menyembah berhala. Orang pertama, kaum yang pertama yang menyembah berhala. Jadi Allah utus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada mereka, untuk menegakkan hujah. Mereka tak degil, tak nak ikut seruan Nabi Nuh, maka Allah SWT binasa. Begitu juga dengan kaum Hud, kaum Samud. Jadi Allah kata di sini, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah SWT tidak menghendaki, tak ingin bahasa kita yurid, iradah, tidak menghendaki, tidak ingin berbuat kezaliman kepada hamba-hambanya. Apa yang Allah ingin kepada mereka, itu supaya mereka mentauhidkan dia. Dengan mentauhidkan dia, mereka semua masuk ke dalam syurga. Itu keinginan Allah SWT. Allah ada dua keinginan. Satu keinginan syar'i, satu keinginan kauni. Syar'i ini kadang tak tercapai keinginan Allah. Allah nak yang baik, tapi mereka tak nak yang baik, jadi tak tercapai lah. Tapi kalau keinginan kauni itu, Allah nak turunkan hujan, kita nak ke tak nak, dapat tak? Dapat saja hujan, ya? Tak boleh halang keinginan, kehendak kauni Allah SWT. Tapi kehendak syar'i ini, kata ulama, kadang capai, kadang tak, bukan bahasa dia tak sedap, capai tak tercapai, terjadi ataupun kadang tak terjadi. Allah hendakkan mereka semua beriman, dan dengan itu mereka tak diazab. Nak selamatkan mereka lah, senang aja. Allah nak selamatkan mereka daripada azabnya, tapi mereka sendiri yang menolak. Diutus Rasul, tak nak dengar suruhan Rasul. Jadi Allah SWT turunkan azab. Jadi ini bukan kezaliman, dan Allah SWT Maha Suci, Maha Jauh, bersih daripada segala kezaliman. Dia telah mengharamkan ke atas diri dia berlaku zalim, takkanlah dia nak buat kezaliman ke atas hamba dia. Dia sendiri haramkan diri dia lakukan kezaliman. Dia kata kita jangan berlaku zalim, jangan berlaku zalim di antara kita, kerana Allah sendiri dia mengharamkan kezaliman ke atas diri dia sendiri. Jadi wamallahu di sini adalah sifat selbiah yang kita katakan. Kalau kita belajar tauhid, itu sifat yang tidak layak bagi Allah SWT, itu berlaku zalim kepada hamba-Nya. Lawan kepada zalim itu Allah Maha Adil. Maha Adil dengan Allah mengutus Rasul dan diberi ingat. Bila ada jenayah yang kita buat, sebelum itu kita dah tahu. Kita dah tahu tentang resiko dia. Kalau aku buat ni, aku akan dapat ini tu. Kita buat juga. Memang kalau kena apa kita nak kan? Badan muka. Itu aja jawapan dia kan. Kenapa? Badan muka kau dah cakap jangan parking sini, nak parking juga. Dah kena saman, kita nak jaga apa? Kesian. Jangan kesian lagi orang ni. Jadi ni dah parking, nanti kena saman ni. Oh nak parking juga, tak kisah juga. Dah diberitahu saman. Itu dia ucapan dia apa?
padan muka kau. Dia cakap tentera Israel sekarang ni dia bunuh-bunuh, besok dia mati, kena seksa padan muka. Padan muka dia. Ada seorang Kristian, seorang bukan Islam, cakap aku ni dari sebelum terjadi peperangan Israel ni, peperangan Palestin ni, aku ingat Allah ni takkan Allah nak siksa manusia teruk-teruk ini semua. Takkan dia nak menyiksa manusia. Dia kan Tuhan penyayang, takkan dia nak siksa manusia dalam neraka. Tapi setelah aku tengok macam mana dia buat kepada Palestin, dia memang dia layak punya kena siksa dia. Manusia seperti di Israel tu, dia sendiri cakap, tentera Israel ni memang paling layak kan kena siksa. Sebelumnya aku tak macam manusia ni tak berhak untuk disiksa. Tapi bila dia tengok perangai mereka ni, itu dia. Jadi bukan Allah menzalimi hamba-hambanya, tetapi hamba-hamba itu sendiri menzalimi diri mereka.